Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertamanya sekali puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran. Okey, kerana pada hari ini, pada petang yang mulia ini, petang yang berbahagia ini, Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, kita dapat bertemu semula dan berkumpul bersama-sama dalam satu majlis ilmu yang mana kita sama-sama mempelajari Al-Quran. Secara khususnya kita fokuskan lebih kepada bacaan dan hukum-hukum tajwidnya, insya-Allah. Okey, jadi Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, selamat datang juga saya ucapkan dalam rancangan Cepat Quran Tajwid pada petang ini. Dan Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, kita dapat berkumpul semula pada hari ini untuk kita sama-sama mempelajari bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Pada hari ini kita akan menyambung bacaan kita pada muka surat 559. Okey, muka surat 559. Hari ini kita nak baca daripada ayat 6 sampai ayat 9 lah. Okey, ayat 6 sampai ayat 9. Surah At-Talaq. Surah At-Talaq. Ayat 559 ayat pula. Muka surat 559 ayat 6 sampai ayat 9, insya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan minta tolong nanti kalau ada kawan-kawan lain masuk, minta tolong bagi tahulah, mungkin mereka tak tahu. Sebab hari ni tuan-tuan dan puan, hari ni kita tak dapat nak buat live macam biasa hari ni tak dapat nak buat live macam biasa, pakai komputer, dekat atas ada ayat Al-Quran, dekat bawah ada saya. Sebab apa? Sebab pada hari ni Ustaz Farhan dia tak dapat nak membantu dari segi bahagian-bahagian teknikal dalam live ini, sebab Ustaz Farhan ada emergency dia kena balik. Okey, jadi kita sama-sama doakanlah semoga urusan Ustaz Farhan dipermudahkan, insya-Allah. So saya terpaksa buat live menggunakan telefon macam nilah Tapi tak apa, cuma saya minta tuan-tuan dan puan nanti tolong kalau kawan-kawan yang lain masuk tanya muka surat berapa, ayat berapa, minta tolong komen lah, minta tolong reply kan Muka surat 559 ayat 6 sampai ayat 9 surah At-Talaq, insya-Allah. Minta tolong share tuan-tuan dan puan macam biasa minta tolong sharekan live ini, minta tolong repostkan live ini dan juga bantu saya untuk tap screen, insya-Allah. Okey. Jadi insya-Allah kita buka dahulu kita punya pengajian kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin.
Okey, baik. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan. Muka surat 559 Surah At-Talaq. Hari ni ayat 6 sampai ayat 9 lah. Kita ambil setengah muka surat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, boleh lah kita ambil 8 baris. So nanti yang seterusnya pula kita sambung lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih kurang stabil lah tu. Hari ni setengah muka sampai ayat yang ke-9. Baik, insyaAllah. Ayat yang ke-6 yang pertama sekali tuan-tuan puan. Biar saya baca dulu. Tuan-tuan puan sila semak, dengarkan. Okey. Dengarkan baik tuan-tuan puan. Dan sekarang ni saya menggunakan Al-Quran yang bersaiz B5 ini yang saya tengah live sekarang ni, saya menggunakan Al-Quran yang bersaiz B5 ini. Saiz dia comel-comel lah, tak besar tak kecil, dia sedang-sedang, sedap juga dipegang. Okey, dan yang paling penting di dalamnya tuan-tuan puan, nampak yang warna hijau-hijau ni, nampak? Yang warna hijau-hijau ni adalah untuk tanda dekat mana yang kita nak berhentilah kalau misal kata nafas kita tak sampai. So tuan-tuan puan, kalau misal kata contoh askinuhunna, nak sampai ke sini kan panjang kan, ada berapa banyak nun sabdu kat sini, ada mim sabdu, ada idgham ma'al ghunna, sini pula ada mak lazim lagi, ada dengung lagi. So memang tak sampailah. So kita boleh menggunakan preference yang dia bagi dekat sini lah sebagai rujukan lah. Tapi kalau misal kata tak guna benda ni, kalau misal kata sampai juga, lagi bagus, lagi cantik, tak ada masalah. Tapi bagi memudahkan tuan-tuan puan, ini yang nilai. Okey, baik, insyaAllah. Saya bacakan dulu untuk ayat yang pertama ni, ayat ke-6 surah At-Talaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. Itu dia. Okey, untuk ayat yang ke-6, ayat pertama pada petang ini, apa yang tuan-tuan puan perasan dekat dalam ayat 6 ni? Yang paling banyak kali berulang dekat sini apa dia kalau tuan-tuan puan perasan? Yang paling sangat banyak kali berulang adalah wajibul ghunna. Nampak ada nun sabdu. Okey. Ada nun sabdu lagi dekat sini. Sini pun waqaf pun ada nun sabdu. Sini tengah-tengah ada nun sabdu. Sini pun ada nun sabdu. Hujung ni pun waqaf ada nun sabdu lagi. Kemudian sini lagi nun sabdu. Okey. So yang nun sabdu ni semua adalah wajibul ghunna. Nak sambung pun kena dengung 2 harakat. Nak waqaf, nak berhenti pun kena dengungkan juga 2 harakat. Jangan salah faham Jangan ingat bila sambung je dengung, bila waqaf tak payah dengung. Tak, salah. Sambung pun kena dengung, waqaf pun kena dengungkan juga. Okey. Saya dah tunjukkan tadi macam mana caranya. Jom kita tengok dekat sini tuan-tuan puan, hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat yang ke-6 surah At-Talaq. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan puan, muka surat 559.
Muka surat 559 surah At-Talaq. Okey, ayat yang ke-6 Minta tolong share tuan-tuan dan puan. Yang belum share tolong saya share. Okey, yang belum repost tolong saya repost dan bantu saya untuk tap skrin tuan-tuan dan puan. Naikkan lagi like yang ada dekat nama kita Cepat Quran di sini. Okey. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Baik. Askinuhunna. Nun sabdu dengungkan dengan 2 harakat. Apa? Saya baru ulang tadi. Saya baru cakap tadi. Saya baru membebel pasal ni tadi. Apa dia? Nun sabdu iaitu wajibul ghunna. Maka kena dengungkanlah 2 harakat. Bila kata dengungkan 2 harakat, mesti baca askinuhunna min. Jangan askinuhunna min. Hunna min. Tak cukup. Okey. Askinuhunna min. Nun sabdu wajibul ghunna. Kemudian min, nun yang bertanda mati. Nun yang bertanda mati. Izhar halki. Nun yang bertanda mati. Izhar halki. Dibaca dengan jelas, dibaca dengan terang. Kemudian haitsu saka nun yang kosong bertemu dengan ta, maka didengungkan dengan 2 harakat ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Sakatum min. Mim kosong bertemu dengan mim sabdu. Idgham mislain saghir. Jumpa je dengan mim sabdu, maka kena rapatkan terus bibir, dengungkan dengan 2 harakat. Sakatum miu. Nun kosong bertemu dengan waw. Di sini adalah idgham ma'al ghunnah. Maka di sini kena moncongkan bibir. Miu. Sakantum miu wujdikum. Sakantum miu wujdikum. Jangan wujdikum. Jangan macam tu. Okey. Miu. Moncongkan. Masukkan terus dekat waw. Miu. Sakantum miu wujdikum. Matikan jim ni, lantunkan. Okey. Qalqalah sughra. Jim mati ni. Wala tudarruhun. Wala tudar. Berapa harakat nak baca da ni? Da ni nak baca dengan berapa harakat? 6 harakat tuan-tuan puan. Okey, da dekat situ dibaca dengan kadar 6 harakat. Okey, tuan-tuan puan cuba tengok dekat sini. Dekat dalam ni dia tulis yang ada ombak warna oranye ni. Ada ombak warna oranye. Saya rasa warna oranye. Okey. Ada ombak yang warna oranye ni. Apa hukum dia? Kita tengok dekat bahagian bawah. Dia tulis dekat sini, nampak? Dia ada nyatakan dekat sini. Ombak yang berwarna oranye mad lazim atau mad faraq. Tapi dekat sini mad lazim lah. Maka dekat sini bila kata mad lazim, hukumnya dibaca dengan panjang 6 harakat. Mad lazim kalimi Mad lazim kalimi mustaqqal. Mad lazim kalimi mustaqqal. Nampak? So Al-Quran ni dia bagus tuan-tuan dan puan. Siapa-siapa yang tengah sekarang ni tengah nak belajar tajwid kan, saya sarankanlah untuk ambil Al-Quran ni. Sebab apa? Satu, dia ada color-color. So dapat membezakan. Okey, kalau color ni hukum dia apa. Kalau color ni nak kena dengung. Oh, kalau color ni nak kena panjang. Oh, kalau color ni nak kena lantun.
Dekat bawah-bawah ni pun dia ada nyatakan lah. Okey, kalau jim ni apa dia, mim ni kena macam mana, ni maksilah tawila, yang ini jangan berhenti, yang ni mesti berhenti. Kemudian dekat yang sabdu warna pink ni guna. Okey. Kemudian dengan sini warna hijau ni lah. Warna hijau ni dia kata berhenti dan mengulang. Kalau yang warna pink ni ataupun warna pink lah, pink, berhenti tanpa mengulang. Dekat sini dia bagi tahu yang mana satu. Kalau ni bertemu ni semua hukum dia idgham, ikhfa, izhar, mad wajib, mad lazim, mad jaiz, ma'rili sukun, ada yang huruf tidak dilafazkan, ada yang mad tabi'i, ada yang qalqalah. Okey. So Al-Quran ni sangat-sangat bagus lah tuan-tuan puan. So siapa nak dapatkan nanti saya akan buka abek kuning. Baik. So tu do dekat sini, do adalah mad lazim lah. Mad lazim kalimi musaqqal dibaca dengan do ini 6 harakat. Lepas dah baca do dengan 6 harakat, kemudian sabdukan dekat ra ni lah. Ramai yang tahu do ni 6 harakat, tapi ramai yang terlupa, ramai yang terleka nak sabdukan dekat huruf selepasnya. Kebiasaannya macam tu. Dia tahu do ni ada ombak. Okey, do ni mad lazim ni kena baca 6 harakat. Tapi silap dia apa dia? Bila nak masuk dekat ra ni dia tak pergi sabdukan. So dia baca, ni contoh dia baca macam ni. Wala tudaru daru. Jangan daru daru. Daru. Sebab apa? Sebab dia bersabdu. Sama juga macam kita baca waladdallin. Surah Fatihah kan. Lam tu bersabdu tu. Selepas do ombak tu, lepas tu lam tu bersabdu. So kalau selama ni siapa yang baca waladdallin, dia baca do tu panjang 6 harakat betul, tapi lam tu dia tak sabdukan, salah. Jaga-jaga tuan-tuan puan. Dia kena henjutkan sikit. Sama juga macam ni. Okey, kena henjutkan sikit dekat ra ni. Baik. Kemudian hunna, nun sabdu wajibul ghunna. Maaf, baru masuk muka surat berapa? Muka surat 559. Al-Quran muka surat 559. Surah At-Talaq. Muka surat 559 ayat yang ke-6. Okey. Hunna, nun sabdu dengungkan 2 harakat. Wajibul ghunna. Bismillah. Baik. Litudayyiqu alaihin. Nun sabdu sekali lagi. Wajibul ghunna. Jadinya kalau nak berhenti dekat sini, pastikan dengungkan juga. Walaupun kita nak wakaf, walaupun kita nak berhenti pada nun sabdu, mestilah kena dengungkan nun sabdu tu 2 harakat. Bukannya bila kita nak berhenti dekat nun, kita tukarkan sabdu tu kepada baris mati. Alaihin. Tak boleh. Dia kena dengungkan dulu baru berhenti. Alaihin, baru berhenti. Alaihin. Itu cara kita nak wakaf pada wajibul ghunnah. Okey. Baik, kemudian wa nun kosong bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki. Tengok dekat sini. Tengok. Okey, kat sini nampak. Asal dia tak fokus nun yang berwarna hijau, nampak? Ikhfa. Inilah dia. Nun yang berwarna hijau. Ikhfa hakiki. Dengungkan 2 harakat. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Macam ni lah. Ayatnya besar baru nampak. Ni sebab saya zoom macam ni. Kalau tak kan dia bukan macam ni. So saya zoom. Sampai handphone ni dekat macam ni. Sebab tu nampak besar, nampak jelas. Okey. So nun kosong bertemu dengan kaf ni maksudnya ikhfa, hukumnya ikhfa hakiki. Dengungkan 2 harakat. Wa in kunna, nun sabdu dengungkan wajibul ghunnah 2 harakat.
Kenapa tak macam biasa? Sebab hari ni tak boleh nak buat macam biasa. Sebab Ustaz Farhan dia ada emergency. Ustaz Farhan isteri dia masuk hospital. Ada emergency, pening-pening sikit. Kena darah tinggi katanya tu. Okay, so Ustaz Farhan terpaksa balik tadi pukul 2 lebih. Dah nak live dah tadi. Tiba-tiba hospital call dia, suruh dia pergi hospital. Mungkin isteri dia macam muntah-muntah ke pening-pening tu kan. Jadi suruh dia datang. So tak dapatlah nak buat live macam biasa. Dia terpaksa nak kena pergi ke hospital sekarang. So kita doakan semoga isteri Ustaz Farhan tak ada apa-apa lah. Dia katanya kena darah tinggi tu. Kena darah tinggi tapi kena masuk ward lah. Kena dijaga dekat dalam ward. InsyaAllah lah semoga diberikan kesembuhan segera untuk isteri kepada Ustaz Farhan insyaAllah. Ustaz Farhan bukan Ustaz Izwan. Ustaz Izwan ada tadi live. Ustaz Farhan. Sebab tu saya tak dapat nak buat live macam biasa. Saya terpaksa pakai handphone. Okay. Baik. Kemudian kunna nun sabdu dengungkan 2 harakat lah, wajibul gunnah. Baik. Ulati. Tuan-tuan dan puan-puan, u tidak panjang. U tidak panjang. Ataupun senang cakap, waw yang warna kelabu ni, yang macam dah nak hilang ni, macam dah kelam-kelam ni, tak payah dibaca. Bagus jugalah. Bagus jugalah dia buat warna kelabu-kelabu macam nak hilang-hilang ni. So kita pun mata tak nampak sangat, kita pun baca pendek. Baguslah kat situ. Sebab apa? Sebab waw yang kosong ni memang waw yang kosong pula. Waw yang ada tanda bulat ni memang tak payah dibaca. So tak payah baca ula, tak payah. Okey, u ni dia baca dengan pendek, 1 harakat sahajalah. Ulati. Ulati. Macam tu. Okey. So u tidak dibaca. Kita tengok dekat sini. Dia ada clue dia dekat sini. Ni nampak ni. Okey. Waw yang atasnya ada tanda bulat. Tidak dilafazkan. Inilah. Tidak dilafazkan. So tak payah baca panjang. Ulati. La panjang. Ada alif kecil. Ma asli. Ulati hamlin fa'an hamlin. Warna hijau ni tanwin tak selari jumpa fa, ikhfa hakiki. Fa'an sama juga ikhfa hakiki. Hamlin fa'anfiqu alaihinna. Nun sabdu dengungkan wajibul gunnah 2 harakat. Hatta yada'na hamlahun. Macam mana tadi kita berhenti pada alaihin, macam tu jugalah kita berhenti dekat hamlahun. Dengungkan nun sabdu ni wajibul gunnah. Okey. Hatta yada'na hamlahun. Jangan hatta yada'na hamlahun. Itu salah. Ataupun yang selalu orang buat hatta yada'na hamlahun. Dia dah jadi macam ma'aril sukun pula. Salah Dia bukan panjang. Dia bukan panjangkan hu, bukan. Dia dengungkan nun sabdu. Hatta yada'na hamlahun. Itu yang betul. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna. Fa'a 2 harakat mad badal ada alif kosong. Tuhunna nun sabdu. Nampak warna pink tu sabdunya, dengungkan 2 harakat wajibul gunnah. Ujurahun sama juga ni. Okey, nun sabdu macam tadilah nak berhenti. Fa'atuhunna ujurahun. Okey, dengungkan wajibul gunnah, nak berhenti pun dengung juga. Wa'tamiru, jangan baca wa'tamiru. Jangan baca dengan huruf ain pula, hamzah. Wa'tamiru, bukan wa, bukan. Okey, jaga-jaga dekat sini. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Mim kosong bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Dengungkan 2 harakat. Bainakum bima'ruf. Ruf mad arid li sukun 2, 4 atau 6 harakat.
Wa in ta'a. Ikhfa hakiki nun kosong bertemu dengan ta, dengung. Ta'asartum mim mati izhar syafawi. Fasaturdi'u lahu. Hu adalah maksilah tawilah. Berapa harakat? Maksilah tawilah 4 ataupun 5 harakat. Okey. Fasaturdi'u lahu ukhra. Ra 2 harakat mak asli lah. Okey. Alright. Baik. Settle untuk ayat yang pertama, ayat 6. Kemudian kita masuk ayat yang seterusnya, ayat 7. Tuan-tuan dan puan-puan, tak dapat tengok muka ustaz? Itulah macam mana, minta maaf kan kalau saya ada nak tunjuk-tunjuk apa yang saya perlu, tunjuk saya punya dekat bibir ke makhraj apa ke, saya tunjuk lah. Tapi kalau nak baca saya kena tunjuk ayat lah kan. Takkan nak baca tunjuk muka saya tak ada ayat Al-Quran. Susah pula nanti. Okey. Baik. Kemudian kita masuk ayat yang ke-7. Tapi tuan-tuan dan puan, siapa-siapa yang belum share, tolong share saya. Tolong sharekan dulu live ini boleh? Tolong sharekan live ini dulu. Tolong tap screen. Tolong repostkan live ini insya-Allah. Okey. Bismillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan share. Terima kasih repost. Terima kasih tap screen. Kita masuk ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Okey, baik. Liyunfiq. Nun yang kosong bertemu dengan fa, ikhfa hakiki. Liyunfiq. Lantunkan qaf ni. Qaf yang qaf pula. Tanda mati yang berwarna hijau. Tengok dekat sini apa yang kita jumpa. Tanda mati yang berwarna hijau. Tanda mati yang berwarna hijau. Nampak? Qalqala. So inilah dia tadi. Tanda sukun. Tanda mati yang berwarna hijau. Qalqala. Maka kena didengungkan 2 harakat. Fiqa. So janganlah pula kita baca liyunfiq zu. Jangan fik macam tu. Liyunfiqa. Bila ada bunyi qa tu baru betul dia qalqalah. Okey. Liyunfiqa zu sa'atim. Jumpa dengan mim sabdu, maka rapatkan terus bibir dekat sini, dengungkan dengan 2 harakat. Okey, rapatkan bibir terus. Idgham ma'al gunnah. Tak tahu nama hukum, tak apa. Tapi jumpa mim sabdu, terus rapatkan bibir. Tak payah tunggu-tunggu, tak payah lambat-lambat, tak payah tangguh-tangguh, tak payah. Terus rapatkan. So jangan macam ni. Zu sa'atin. Lambat. Saya flip kamera jap. Okey. So dia jangan macam ni tau. Zu sa'atin. Lambat. Zu sa'atin. Tak nak. Okey, sebab tu saya cakap jumpa je dengan mim sabdu terus rapat. Tak payah tunggu-tunggu. Zu sa'atim. Tim. Zu sa'atim. Jangan zu sa'atim. Lambat, tak nak macam tu. Salah. Okey, benda ni pun kena ambil
kira. Kena ambil berat betul-betul sebab masih ramai lagi yang tak betul. Masih ramai lagi yang baca tapi dia masuk dekat mim tu, dia rapatkan juga tapi dia lambat. Dia ada macam ada gap pula. Sa'atim, tak nak. Terus masuk je. Sa'atim liyunfiq zu sa'atim min. Ikhfa hakiki, nun kosong bertemu sin, samar-samarkan. Min sa'atih. Pendek je kalau nak berhenti pada tih itu satu harkat je. Min sa'atih. 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 Pendek je. Wamanku, ikhfa hakiki. Jangan wamanku, wamanku. Jangan waman. Wamanku, ikhfa hakiki. Wama qudira alaihi rizquhu. Ada waw kecil, dua harkat, maksilah qasirah. Ikhfa hakiki. Fiqa, sama macam tadi. Fiqa. Fiqa. Qalqalah sughra. Mimma, dengungkan mim sabdu, rapatkan bibir, dua harkat, wajibul ghunnah. Mimma, ma ada ombak, 4 ataupun 5 harkat, mad jaiz munfasil. Mimma ata, a 2 harkat, ta 2 harkat. Jangan baca, contoh kita ambil a panjang 2 harkat tapi ta kita pendek je. Contoh mimma atahullah. Atahullah, salah. Ataupun kita baca a pendek, ta panjang. Mimma atahullah pun salah juga. So sepatutnya a pun panjang 2 harkat, ta pun panjang 2 harkat. A mad badal, ta mad asli. Dua-dua dibaca dengan panjang. Mad jaiz, bukan mad wajib mutasil ke ustaz? Yang mana tu? Yang ni ke? Ini mad jaiz. Ini bukan mad wajib, ini mad jaiz. Kenapa mad jaiz? Sebab ombak ni dia terpisah dengan hamzah ni. Hamzah ni dah duduk dekat sini dah. Hamzah ni dia dah duduk dekat atahullah. Ombak ni milik yang mimma ni. So dia terpisah dekat sini sebenarnya. So bila dia terpisah, dia adalah mad jaiz. Dia bukan mad wajib. Okey, mad wajib tu kalau dia sama-sama dalam satu kalimah. Contoh kejap saya cari contoh jap. Contoh macam ni. Lita'lamu, nampak? Lita'lamu, ombak ni dia ada dekat perkataan lita'lamu. Nampak? Dia punya maksud dia pun sama. Agar kamu mengetahui. Ombak dia duduk dekat dalam ni. Okey, so bukannya ini mak jaiz juga. Alah, time-time nak cari dah tak jumpa pula mak wajib ni. Inilah ni. Ini mak wajib. Nampak? Ombak ada dekat dalam ni. Okey. Tuan-tuan rumah tengok kat sini Yang ini ombak dia warna biru. Yang ni ombak dia warna biru. Yang ni tadi ombak dia warna hijau Nampak Yang ni ombak dia warna biru. Tengok ni. Ombak warna biru. Mad wajib muttasil. Yang ini tadi ombak dia warna hijau. So ombak warna hijau dekat bawah dia ni mad jaiz munfasil. Nampak? So dekat situ kita boleh bezakan lah mana satu mak wajib, mana satu mak jaiz. Sebab tu saya kata Quran ni bagus. Kalau kita keliru mana satu mak wajib, mana satu mak jaiz, dekat bawah ni semua ada ni. Mat apa, idgham ada, ikhfa ada, izhar ada. Okay. Alright, baik. Atahullah, bukan atahallah.
Bukan ha, hu-nya berbaris depan. La yukallifullah. Bukan la tukal. Bukan tu tetapi you, huruf ya. Tengok kulit ustaz. Ini kulit ni yang ni. Yang ni dia bersaiz B5. Dia tak besar sangat, dia tak kecil sangat. Kalau yang A4 macam ni, A4 dia besar sikit. Kalau yang saya guna ni dia kecil sikit, dia B5. Okey. Apa tadi saya cakap dekat sini? Okey. Atahullah, hanya berbaris depan. Jaga-jaga tuan-tuan puan. Jangan tersalah. La yukallifullahu nafsan. Jangan san. Jangan san. San. S-A-N. San. La yukallifullahu nafsan. Wajib dengan mad jaiz bacaan sama kan? Betul. Bacaan dari segi bacaan sama je 4 ataupun 5 harakat. Cumanya hukum lain lah. Kedudukan ombak dengan hamzah itu lain. Tapi bacaan sama je 4 ataupun 5 harakat. Okay. So ini adalah izhar. Bila kata izhar sebut san tu betul-betul. S-A-N san. S-A-N san. Jangan sa. La yukallifullahu nafsan. San. Jangan macam tu. Izhar jelas. San. La yukallifullahu nafsan illa. Jangan ila. Kalau kita baca ila tanpa sabdu salah. Salah. Sebab itu dah masuk kategori kita buang sabdu tu. So bila kita buang sabdu dia jadi ila. Maksudnya kita mengubah baris itu. Daripada ada kepada tak ada, maksudnya kita mengubah lah kan. So salah lah kat situ. Jangan ila. Tak nak. Illa. Quran ustaz guna tu berapa harga? Yang saya guna ni kalau tak silap saya RM65. Tak silap saya lah. Saya banyak Al-Quran. Saya lupa harganya berapa. Yang ni berapa harga? Ingat tak? B5. Okay, tak apa. Nanti saya buka beg kuning. Nanti siapa-siapa yang nak, saya buka beg kuning hujungnya nanti. Tak apa. Okay. Kat mana tadi kita? Okay. Illa ma. Nampak? Ombak warna hijau. Ombak dengan hamzah dia terpisah. Maka mad jaiz munfasil. 4 ataupun 5 harakat lah. Ataha. A 2 harakat, ta pun 2 harakat. Sama je macam tadi. Okey, A 2 harakat mad badal, ta 2 harakat mad asli, ha 2 harakat mad asli. Ataha. Quran macam ustaz guna ada A4 ke? Quran yang macam saya guna macam ni ada yang bersaiz A4 ke? Ada? A4 pun ada juga. Cumanya A4 yang dekat saya ni masih berplastik. Tak buka lagi. Tapi dalam dia sama je macam ni juga. Okey. Nanti saya tunjukkan Saya habiskan dulu Kita habis dulu, nanti saya tunjukkan dekat beg kuning. Satu persatu Quran yang kita ada. Mana tadi? Okey ni. Illa ma ataha. Panjang A pun panjang, ta pun panjang, ha pun panjang. Semua 2 harakat. Sayaj'alullah. Lantunkan jim ni qalqalah sughra. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Usri. Jangan pula kita baca ba'da usri yusra. Tiba-tiba jadi usri yusra. Tak boleh. Nampak ni tanwin bukan 1 baris, 2 baris ni. So idgham ma'al gunnah. Masukkan dekat ya, senyum. Ba'da usri yusra. Dengungkan senyum dekat sini jumpa dengan ya. Tanwin jumpa dengan ya. Senyum dengung 2 harakat. Ba'da usri yusra. Ra kalau berhenti dia jadi mad iwad lah. Okey, dibaca dengan 2 harakat. Baik, settle ayat yang ke-7, kemudian kita masuk ayat yang ke-8.
Setakat ni macam mana tuan-tuan puan? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Laju sangat ke? Okey ke tak okey? Alright ke tak alright? Okey. Siapa-siapa yang baru masuk, muka surat 559 surah At-Talaq. Siapa-siapa yang baru masuk, muka surat 559 surah At-Talaq. Okey, kita nak masuk ayat yang ke-8 sebentar lagi. Boleh ikut Ustaz? Alright. Okey, baik, cantik. Saya suka cara Ustaz mengajar, mudah faham. Alhamdulillah. Saya harap semua yang ada dalam live ini, yang belajar bersama-sama, diberikan kemudahan, diberikan kekuatan untuk cepat faham, cepat ingat, cepat serap ilmu-ilmu yang dipelajari ini. Dan jangan lupa share, sampaikan ilmu ini, apa yang kita belajar, kongsikan juga dengan orang lain. Lebih seronok kalau semua orang boleh pandai baca Quran. Dia jangan seorang-seorang pandai, tak best tuan-tuan puan. Kalau kita seorang-seorang je pandai, tak best. Ini lagi nak masuk dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan puan. Betul tak? Nak masuk dalam bulan Ramadan ni lagilah kita nak bertadarus dalam grup kita. So nanti kan kalau ada kawan-kawan kita yang mungkin bacaannya sedikit perlahan ke, ataupun merangkak-rangkak ke, ataupun banyak salah ke, kan benda tu kan macam ada orang panggil apa, jadi sedikit kekurangan lah dekat dalam grup kita kan. So kita nak mereka pun dapat mahir, dapat fasih, kita pun sama juga. So benda tu kita senang cakap sama-sama lah, semua orang sama macam tu. Okay. Dan tuan-tuan puan bercakap pasal bulan Ramadan ni, lagi tak sampai berapa hari je lagi. Tak sampai lagi beberapa minggu, beberapa puluh hari saja lagi kita nak masuk dalam bulan Ramadan. So siapa-siapa yang belum lagi masuk kelas, yang belum lagi daftarlah tuan-tuan puan. Belajarlah Al-Quran daripada asas. Kalau dah Ramadan nanti baru nak start, baru nak mula, takut dah terlambat. Okey, takut dah terlambat. So tuan-tuan puan boleh daftarlah sekarang, belajar balik sementara masih bulan Rejab ni lagi. Saya suka cara Ustaz, suara jelas, lagi satu tak garang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan puan. Ustaz, macam mana nak berlagu macam Ustaz? Alamak, berlagu tu kita buat sendiri je. Kita buat je. Saya bukan pandai pun bertaranum ke apa ke. Saya main baca je tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan pun boleh buat juga. Ustaz tak ada rotan, tak ada, jangan risau. Saya pakai pen ni je. Saya tak ada rotan-rotan, tak ada. Salah saya betulkan, tak ada masalah. Belajar kan. Okey, kita masuk ayat yang ke-8. Okey, saya baca dulu tuan-tuan puan ayat 8 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu Wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulih فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. Okey, itu ayat 8 lah. Okey, itu ayat yang ke-8. Kita tengok. Wa ka'ayyim wa tak panjang, ka tak panjang, a pun tak panjang. A ni terus masuk dekat ya, ai. Wa ka'ay. Jangan pula kita tengok ini macam kaf alif ni. Kita pun baca wa ka'ay. Kita pun pergi baca ka panjang. Tak payah tuan-tuan buat. Okey, sebab ini bukan alif. Ini bukan alif. Yang ni alif. Yang ni alif. Yang ni alif kecil. Yang ni alif. Yang ni alif. Yang ni alif kecil. Yang ni alif kecil. Itu panjang. Tapi ini bukan alif. Ini kan ada hamzah dekat atas dia. So yang ni hamzah. So tak payah baca ka tu panjang lah. Ka tu pendek je. Wa ka'ay
Wa ka'ai. Macam tu. Okey? Allah ngornya. Wa ka'ayyim. Yim. Masukkan terus dekat mim sabdu. Masukkan terus dekat mim sabdu ni. Wajibul gunnah. Wa ka'ayyim min qaryatin min ikhfa hakiki min qaryatin tin izhar halki min qaryatin atat bukan 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 atat bukan tetapi ain atat bezakan hamzah dengan ain. Kalau tergelincir sikit je dia boleh tertukar kepada huruf yang lain. Berjaga-jaga kat situ. Wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha an nun mati izhar halki. Amri hamzah. Amri rabbiha wa rusulihi. Kalau nak berhenti wa rusulih. Pendek je. Kalau nak berhenti wa rusulih. Kalau nak sambung wa rusulihi. Dua harakat hi kat sini, ada ya kecil mak sila qasirah. Fahasabnaha. Ha pedas. Sabna, jangan fahasabna. Jangan sabna. Fahasabna. Sabna. Fahasabnaha. Sab. Ba mati Qalqalah sughra lantun. Naha, ni ha simpul ni. Ini ha pedas. Nampak tak sama? Ini ha pedas, ini ha bulat, ha simpul. Jadi janganlah kita baca yang ni pun ha pedas, yang ni pun ha pedas. Ataupun yang ni pun kita baca ha bulat, yang ni pun kita baca ha bulat. Contoh kan? Fahasabnaha. Tak boleh, salah. Ataupun dua-dua ha pedas kita baca. Fahasabnaha pun tak boleh. So kena jaga-jagalah kat sini. Fahasabnaha hisaban syadida. Hisaban ikhfa hakiki. Kena dengungkan. Jangan hisaban syadi. Hisaban ban. Jangan ban. Ini bukan tanwin selari. Ini tanwin tak selari. Ikhfa hakiki. Hisaban syadida. Kalau nak berhentilah. Kalau berhenti dah dibaca dengan dua harakat. Dia jadi mad aiwat. Fahasabnaha hisaban syadida. Kalau berhenti. Kalau misal kata nak sambung syadidan wa'ad. Syadidan wa'ad. Kena moncongkan bibir. Sebab apa? Sebab jumpa dengan waw. Nampak tak? So kalau nak berhenti cara dia lain. Kalau nak sambung cara dia lain. Itu benda-benda yang kena belajar tu. Jangan pula kita nak sambung syadida wa'az. Tak boleh. Okey? Ataupun kita nak berhenti syadida. Macam nak masuk tapi kita berhenti rupanya. Tak boleh lah. Okey, so ada cara dia. Kemudian wa'adzabna, lantunkan ba ni qalqalah sughra. Wa'adzabna, jangan macam ni. Wa'adzabna,
Wa'azzabna. Tak nak zap, tak nak. Kena lantunkan ba tu. Kalau sughra. وعذبناها عذابا نكرا azaban ban ban, masukkan terus dekat nun sabdu, dengungkan 2 harakat, idgham ma'al ghunnah. Azaban nukra. Kalau berhenti ra dia jadi mad iwad lah kat situ, 2 harakat. Okey, kemudian ayat yang ke-9, ayat yang terakhir untuk petang ini. Macam mana nak buat lagu macam saya pun tak tahulah puan. Saya pun tak tahu. Saya main baca je tuan-tuan puan. Saya tak tahu sangat tarun-tarun ni. Asal ada lenggok sikit, asal ada bunyi sikit, jadilah. Okey, saya pernah juga belajar taranum tapi tak habislah. Tapi bukan saya belajar berguru, tidak. Saya dengar-dengar dekat YouTube ke, dengar-dengar dekat radio ke orang baca kan. Tiru-tiru sikit boleh lah. Okey, tapi tak habis pun belajar. Tapi saya jenis yang saya boleh tiru. Saya tak pandai nak buat sendiri. Tapi kalau saya dengar orang baca lagu dia macam ni, saya bolehlah tiru sikit-sikit. Kalau macam contoh Nahawan tu sikit-sikit bolehlah. Kalau Jiharkah tu sikit-sikit tu bolehlah. Bayati sikit-sikit tu bolehlah kan. Kalau Hijaz tu, Soba ke. Tapi saya jenis yang kena tiru lah. Saya jenis yang kena tiru. Kalau saya tiru, saya boleh. Tapi kalau tiba-tiba saya tak pernah dengar orang baca macam tu, tiba-tiba campak dekat saya suruh baca, memang saya tak reti. saya tak jumpa saya tak dapat nak cari, tak dapat nak jumpa dia punya akar dia tu. Nak mula tu macam mana saya tak dapat. Tapi kalau dah dengar nak tiru tu boleh je. Tapi bacaan sedap di telinga bolehlah. Setakat sedap-sedap dekat telinga sendiri bolehlah tuan-tuan puan. Nak betul-betul taranum saya tak pandai. Okey, saya pun tak tahu saya bawa lagu apa. Asal bunyi je tuan-tuan puan. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-9. Ayat yang terakhir untuk petang ini, ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. Ataupun kalau misal kata tuan-tuan puan tak sampailah, katalah tak sampai. Nak sampai sini tuan-tuan puan boleh berhenti dekat amriha ni. Fadzaqat wabala amriha. Berhenti. Wa kana aqibatu amriha khusra. Okey. Boleh berhenti, tak ada masalah. Fadzaqat, panjangkan za tu, ada alif kan, ma'asli za. Qat, hamaskan ta itu berangin. Fadzaqat, muka surat berapa ustaz? Muka surat 559. 559 surah At-Talaq. Surah At-Talaq. Tapi kita dah nak habis dah. Ada ayat terakhir dah untuk petang ini, ayat 9. Nanti kan untuk yang ayat 10 sampai ayat 12 ni kita sambung hari apa? Hari Senin lah tuan-tuan puan. Kita sambung hari Senin. Hari ni kita sampai ayat 9 je dulu. Fadzaqat wabala amriha. Kalau nak berhenti amriha boleh. Okey. Wabala amriha wa kana aqibatu Jangan baca macam ni tau. Jangan baca wa kana aqibatu. Jangan baca a pula. Ain ni ain. Wa kana aqibatu amriha khusra. Yang ni saya dah bagi tahu dah semalam. Semalam saya dah membebel panjang dah pasal benda ni. Apa dia? Huruf sin ni. Huruf sin ni kena jaga-jaga. Kalau tak jaga ni memang salah. Okey. Amriha khusra. Jangan khusa. Okey. Yang kol-kola tak nak lantun. Yang bukan kol-kola sibuk-sibuk nak lantun. Jangan. Sin ni bukan kol-kola. Jangan pula ada se-nya. Khusra. Tak nak.
Tak nak. Amriha maaf. Amriha khusra. Fadhaqat wabala amriha wa kana aqibatu amriha khusra. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ada mengaji ke semalam? Ingat ustaz cuti. Semalam? Ya, Rabu. Minta maaf. Semalam pula. Semalam cuti. Rabu. Hari Rabu saya dah bagi tahu dah pasal benda tu. Semalam kita tak ada. Semalam kita cuti kan. Cuti Christmas. Okay. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan. Okey lah hari ni setengah muka tak dapat satu muka. Satu muka pukul 5.30 habis nanti kan. Okey ni okey lah ni dapat ayat 6 sampai ayat 9 setengah muka. So nanti untuk setengah muka yang bawah ni pula kita bawa pada hari Isnin pula insya-Allah. Satu Ahad tak ada untuk satu Ahad yang pukul 3 petang punya ni tak adalah sebab cuti kan. Saya pun balik kampung. Kadang-kadang balik kampung ni banyak aralnya lah. Balik kampung ni kadang-kadang nak ke sana, nak ke sini kan dengan anak lagi apa semua. Jadinya kalau nak buat juga live tu susah sikit lah kan. Takutkan tiba-tiba dah pukul 3 kan ada pula perkara-perkara yang menghalang. So saya rasa tak apalah kita buat Isnin sampai Jumaat je lah untuk yang pukul 3 punya insyaAllah. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan puan. Kampung dekat mana? Saya balik rumah Melaka. Rumah Melaka tu rumah mertua saya lah. Kalau saya balik tiap-tiap minggu tu dekat rumah mertua. Sebab orang rumah saya dekat duduk dengan mak dia. Saya ni kira PJJ tuan-tuan puan. Saya ni kira PJJ lah. Jumpa anak, jumpa isteri satu Ahad dia. Lepas tu Isnin Selasa saya balik KL. Saya kerja Isnin sampai hari Jumaat. Kan kejap lagi Jumaat lepas asar ni kan. Saya geraklah balik. Kan jumpa anak bini satu Ahad. Ahad malam saya balik KL semula. Macam tu je lah tuan-tuan puan. 2 tahun perkahwinan macam tu lah. Anak pun dah 1.5 tahun dah. Anak pun dah 1.5 tahun. Saya dapat jumpa anak bini saya 2 hari macam tu. Tak apalah tuan-tuan puan Demi apa orang panggil? Demi kerjaya, pengorbanan saya. Okey, saya harap dengan saya terpaksa berjauhan dengan anak isteri saya duduk dekat sini menyewa bilik dekat KL ni dapat mengajarkan Al-Quran dekat tuan-tuan puan. Semoga orang kata apa? Membuahkan hasil lah. Dapat memberikan kebaikan kepada tuan-tuan puan. Dapat juga memberikan kebaikan kepada saya juga insya-Allah. Okey. Tuan-tuan puan saya doakan. Ustaz asal mana? Saya Johor. Saya asal Muar. Saya orang Muar, Johor. Balik juga Muar. Kadang-kadang balik Muar sebulan sekali. Tengok keadaan lah macam mana. Sebab orang rumah saya pun kerja shift. Jadinya tak boleh nak kata. Kadang-kadang ada masa-masanya kalau isteri saya kena kerja satu Ahad pun, kira saya balik tu isteri saya tak ada lah. Macam saya balik tu lebih kepada menjaga anak je lah macam tu. Okay, tengok keadaan. Kadang-kadang ada masa yang kebetulan isteri saya dapat cuti satu Ahad. Sabtu ke Ahad ke dapat lah. Tapi biasa kerja shift ni ikut nasib lah. Kadang-kadang satu Ahad tu kena kerja. Kadang shift pagi, kadang shift petang, kadang shift malam. Macam tu lah. Duduk KL dekat mana? Dekat Wangsa Maju. Kita Fatihah Cepat Quran ni dekat Wangsa Maju. Kalau dekat, datanglah melawat kita dekat sini. Berjumpa, berkenalan kan. Okay. Alright, baik. Tuan-tuan puan Muar dengan Johor tak jauh. Muar dengan Johor memang tak. Muar tu dalam Johor memang tak jauh. Muar tu dalam Johor. Muar daerah, Johor negeri. Okay. Semoga kesihatan Ustaz Zul baik-baik insya-Allah. Amin. Ustaz hari ni tak buka kedai? Buka. Kejap lagi saya buka. Dengan Melaka, Muar dengan Melaka tak jauh lah. Adalah dalam sejam kalau jam. Kalau tak jam, kalau bawa laju sikit, adalah dalam 40 minit, 45 minit. Macam tu. Wangsa Maju section berapa? Kita punya section 5. Kita Wangsa Maju section 5. Betul-betul berdepan dengan Wangsa Walk. Kita punya office betul-betul berseberang dengan Wangsa Walk.
Saya orang Muar, Bukit Gambir. Dekat je lah. Dengan saya Sungai Abung. Bukit Terai, saya Bukit Terai dekat lah. Saya Sungai Abung. Saya dekat Sungai Abung, dekat area Parit-Parit Buaya Sungai Abung situ. Okay. So tuan-tuan dan puan, untuk hari ni saya rasa cukup sampai muka surat yang ke-9 dulu. So terima kasih bersama-sama dengan saya pada hari ini. So insyaAllah untuk ayat seterusnya kita akan sambung pada hari Isnin kalau tak ada apa-apa hal, insyaAllah. So saya nak buka beg kuning sekejap, boleh tak? Tadi saya tengok ramai juga yang tanya berkaitan dengan Al-Quran yang saya pakai ni. Okay, saya buka sekejap untuk Al-Quran yang saya pakai ni tuan-tuan dan puan. Saya pakai sekarang ni Al-Quran B5. B5 ni saiz dia comel sikit lah. Dia comel sikit daripada A4. Kalau A4 tu dia besar sikit. Kalau A4 tu saiz dia macam kertas kajang tu kan. Kertas kajang tu A4. Kalau B5 ni dia kecil sikit. Dia saiz yang sedang-sedang. Besar sangat pun tak, kecil sangat pun tak. Harga dia ni, harga dia RM60. Saya pinkan dekat sini ya. Okey, apa saya tunjuk? Okey, yang ini dia tuan-tuan puan yang saya pinkan dekat situ. Ada nampak kan pin kan? Okey, ini yang saya gunakan tadilah Al-Quran yang bersaiz B5. Dia ada wakaf, ada ibtidak lah. Ada wakaf ibtidak tu maksudnya yang warna hijau dengan warna merah ni. Kalau contoh kita berhenti maqalu. So bila kita berhenti pada lu ni, warna merah ni, warna pink ni kan. Maknanya kita tak payah ambil balik, kita sambung je terus. Walaqad qalu. Sambung je terus. Lepas tu kalau kita berhenti pada warna hijau ni, contoh wa kafaru ba'da islamihim. Kan sampai sini kan. Okey, lepasnya kan wahammu kan. Lepas tu warna hijau ni bermakna kita berhenti dekat islamihim, kita ambil balik dekat sini. Wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima. Sambung macam tu. So kita ada wakaf, ada ibtidak yang warna pink, warna hijau ni. Kemudian dekat bahagian tepi ni ada dia punya tafsir dia lah. Ada terjemahan dia dekat sini. Okey. Kemudian dekat setiap satu kalimah ni dia ada dia punya maksud kalimah satu-satu lah. Ya ayyuha tu maksud dia wahai. An-nabi maksud dia nabi. Jahidi maksud dia perangilah. Al-kuffar maksud dia orang-orang kafir. Wal munafikin dan orang-orang munafik. Waghluz dan bersikap keraslah engkau alaihim kepada mereka. Maksudnya wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dengan senjata dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah engkau kepada mereka. Itu maksud dia. So kita tahulah, kita boleh belajar dia punya bahasa Arab dia dekat sini. Nak pakai? Nak bungkus kau? Ambil dulu kamu, boleh. Aku tunjuk barang-barang lain dulu. Okey. So tuan-tuan puan dia satu-satu pun ada. Nak yang satu ni pun terus ada. Panjang-panjang macam ni lah bahasa Melayu dia. Lepas tu satu lagi yang bagus dia tuan-tuan puan, dekat bawah ni lah. Dekat bawah ni dia ada tanda, dia ada bagi tahulah info-info. Okey, kalau yang ni boleh berhenti ke tidak. Kalau lam alim ni tak boleh berhenti. Kalau jim ni maksudnya boleh berhenti. Kalau mim macam ni iklab. Mim yang ke tepi ni mesti berhenti. Okey, lepas tu yang ni lebih utama berhenti. Yang ini lebih utama teruskan bacaan. Yang ni maksilah tawilah. Okey. Lepas tu dekat sini pun, sebelah sini pun ada hukum dia lah. Siapa-siapa yang tadi yang ada keliru mat wajib dengan mat jaiz tu, nampak ni. Kat sini pun ada dia punya ni, nampak? Ada petunjuk dia lah. Kalau yang warna biru ni mat wajib. Kalau ombak dia warna hijau ni mat jaiz. Kalau ombak dia warna oranye ni mat lazim. Nampak? Daripada sini je kita dah tak keliru lah. Kita dah tahulah mana satu mat wajib, mana satu mat jaiz. Al-Quran ni cumanya Al-Quran ni tulisan dia jadi macam kecil sikit sebab dekat bahagian tepi dia nak muatkan dia punya terjemahan lah. Macam tu. Okey.
So saya dah pinkan dekat situ, harga dia adalah RM60. Dan sekarang ni tuan-tuan dan puan, kalau beli harganya bukan RM60. Sebab apa? TikTok ada bagi voucher sebanyak 12%. Ada bagi voucher sebanyak 12%, bermakna kiralah tolakkan 12%, harga dia bukan lagi RM60, lagi rendah daripada tu. Kalau nak beli hari ni, beli sekarang, jangan tangguh, sebab takut-takut esok-esok 12% tu dah tak ada, dia dah kembali kepada harga asal. Kata Puan Rusni dapat RM55. Okey, 12% dapat RM55. Okeylah, dekat situ dah jimat RM5, betul tak? Dekat situ dah jimat RM5. So nak beli tu, sementara tengah ada voucher ni, beli. Okey. Baik, ini untuk yang RM60 lah, untuk yang saiz B5. Okey. Saya tunjuk yang lain pula tuan-tuan dan puan. Terima kasih yang membeli siapa-siapa yang dah membeli dengan kita, terima kasih. Okey, saya tunjukkan yang lain pula. Nak nyata barang, kau pergi. Okey, ni Quran yang saya sangat-sangat suka lah. Ada lagi tak? Ada lagi. Tuan-tuan dan puan, Al-Quran ni pun saya ada juga tuan-tuan. Saya sendiri pun beli dengan saya punya cepat Quran ni. Saya pun beli sendiri. Letak satu dekat rumah. Yang ni tuan-tuan dan puan, Al-Quran yang saya pinkan ni, ada COD tak? Ada COD ada. Al-Quran yang saya pinkan ni tuan-tuan dan puan, dia special sebab apa? Sebab dia diasing-asingkan mengikut juzuk. Diasing-asingkan mengikut juzuk. Nampak Ni dia punya bekas tau. Ini bukan Quran dia, yang ni bekas dia je. Yang ni bekas dia. Quran dia ni dia dah asing-asingkan lah. Nampak? Okey, juzuk 29, juzuk 28, juzuk 30, 27, 25, 24, 23. Dia ada 30 juzuk lah, cuma ni tak tersusun lah. Okey. So kalau nak baca tuan-tuan puan, ambil, tarik, ambil je. Okey. So kita tengok dalam dia. Kita tengok, Allahu Akbar. Kita tengok dalam dia tuan-tuan puan. Dalam dia sama juga macam yang B5 tadi. Dia ada juga yang warna hijau ni. Ada waqaf, ada ibtidak juga. Kemudian dekat bahagian tepi dia pun ada terjemahan. Kemudian dekat setiap bawah-bawah ni pun ada dia punya maksud perkataan satu persatu. Dekat bahagian bawah dia pun ada juga macam tadi, hukum-hukum tajwid dia. Bawah ni pun ada juga. Okey. Yang ni dalam dia lah, untuk yang ni, nampak ni. Tuan-tuan puan, bila dia dah diasingkan mengikut juzuk, dia tebal ni je. Nampak? Dia tebal ni ya. Nipis lah kan, lagi nipis daripada Yasin. Yasin pun tebal lagi. Okey. Saya dah pinkan dekat situ. Kalau nak beli boleh tekan dekat beg kuning. Yang ini harga dia RM95. RM95. Tapi lepas tolak 12% dapat berapa? Cuba tuan-tuan tekan. Cuba try tengok. Berapa dapat ni? Selepas 12%. Macam tadi yang RM60 dapat RM55. Dah jimat RM5 kat situ. Banyak tu RM5 tu. Bukan jimat 50 sen. Jimat RM5. Ada yang dapat RM83. Okey. Daripada RM95 turun kepada RM83. Bukan turun RM10. Turun berapa? RM12 lebih kurang macam tu. RM12 jimat Bukan sikit tau. Bukan sikit. RM12 jimat. Okey. Yang ni saya sukalah. Kalau tuan-tuan puan yang jenis nak travel ke apa kan, yang jenis
pergi ke sana sini berjalan ke apa ke, ataupun tak kisahlah kalau duduk rumah ke apa kan. Kita target lah. Okey, seminggu tu kita nak baca 5 juzuk. Keluarkan juzuk 1 sampai juzuk 5. Okey, keluarkan. Okey, bacalah yang ni. Yang ni biar je kat almari. Biar terletak kat atas meja ke apa ke. Habiskan dulu. Kan dah sudah kan, kita ambil pula yang lain macam tu. Okey. Dalam dia macam ni. Siapa nak tengok dalam dia? Dalam dia macam ni. Dalam dia sama je macam B5 tadi tu. Ya, cumanya ni dia dah asing-asingkan lah ikut juzuk macam ni. Okay. Sementara tengah ada offer ni tuan-tuan puan. Sementara tengah ada offer ni, kalau nak beli sekarang. Sebab TikTok punya voucher ni kadang-kadang ada masa-masanya dia tak bagi masa tau. Dia macam time ada. Time dia hilang macam tu je. So sementara dapat harga sampai 83 ni, terus beli tuan-tuan puan. Tekan dekat beg kuning tu insyaAllah. Okay. Daripada RM95 turun sampai RM83. Jauh tu. Jauh Itulah antara barang-barang yang kita ada. Banyak lagi sebenarnya tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan boleh tengok dekat kita punya beg kuning kita lah. Ambil. Okey, boleh tengok dekat kita punya beg kuning kita. Macam mana caranya? Pergi dekat profil kita. Ustaz, B5 berapa harganya? Tak ada dalam beg kuning? Tak ada. B5 harga dia RM60. B5 harga dia RM60. Ustaz, yang A4 boleh tunjuk tak? A4. Saya ada A4 satu kat sini. Salah. Saya ada A4, tapi A4 yang ni dia apa? Tak buka lagi plastik. Jap. Saya cuba cari A4 yang ada plastik, yang dah buka plastik. Rasanya kat bilik ustaz ada kot. Sekejap yang ni size A4. Tuan-tuan tengok beza dia. Tengok beza dia. Okey, yang ni size B5 tadi. Yang ni size A4, nampak dia punya beza dia macam ni. Dia lebih kurang 1 jari macam ni lah. Dia punya besar dia, beza dia. Yang ni size B5 yang saya tunjuk tadi ni. Okey, yang ni size A4. Kejap, saya pinkan sekejap. Okey, yang ni. Ustaz, B5 tak ada potongan ke? B5 rasanya ada potongan tadi. RM60. RM60 pergi RM55. Okey, yang ni size A4 yang tak ada ni Ini size A4 yang tak ada terjemahan. Yang saya pinkan sekarang ni. Yang saya pinkan sekarang ni adalah size A4 yang tak ada terjemahan. Size A4 yang tak ada terjemahan. Okey, dia tak ada terjemahan, tapi dalam dia masih lagi sama. Ada warna pink ni untuk kita nak berhenti, warna hijau ni untuk kita nak berhenti, dan bawah dia pun sama juga macam tadi. Masih lagi ada petunjuk-petunjuk hukum-hukum tajwid. Okey. Cumanya satu yang ni dia tak ada terjemahan lah. Kita ada size A4 yang ada terjemahan pun ada, yang tak ada terjemahan pun ada. Okey, pilihlah nak yang mana satu. Size A4 kita ada dua Size A4 kita ada yang ada terjemahan, ada yang tak ada terjemahan. Yang sekarang yang saya pinkan yang RM55 ni yang tak ada terjemahan. Yang RM55 size A4 yang tak ada terjemahan ni harga dia RM55. Kalau A4 yang sama tapi ada terjemahan, harga dia RM65. Tuan-tuan puan nak yang ada terjemahan ke?
A4 yang ada terjemahan nak tengok? Okey, sekejap. A4 yang ada terjemahan. A4 yang ada terjemahan. Faiz, Al-Quran saiz A4 yang ada terjemahan ada? A4 yang ada terjemahan. Dah buka ke? Yang dah buka. Plastik lah. Itulah tuan-tuan puan. Sebab yang kalau yang ada terjemahan dalam plastik rasanya. Kita tak buka lagi. Macam ni. Sebab kalau ikutkan isi dia sama sebiji je. Sama je kan. Cuma dia saiz ni. Yelah betul. Kalau yang A4 yang ada terjemahan, kulit dia macam ni. Ni A4 yang ada terjemahan. Ini A4 yang ada terjemahan. Sekejap saya tunjuk satu-satu. Yang ni dua-dua saiz A4. Okey, yang ni saiz A4. Yang ni pun saiz A4. Tapi kalau A4 yang ada terjemahan, dia punya kulit dia macam ni. Kalau A4 yang tak ada terjemahan, kulit dia macam ni. Kalau yang ada terjemahan, dalam dia sama je macam ni. Dalam dia sebiji macam B5 ni, sebiji. Cumanya saiz dia besar sikit lah. Nampak? Cumanya saiz dia besar sikit lah. Okey, dalam dia sama je tuan-tuan puan. Macam mana dalam yang ni, macam ni lah juga yang ni. Okey, boleh tengok dekat kita punya beg kuning lah. Pergi dekat profile kita, tengok kita punya beg kuning kita. Ramai yang kata nak Al-Quran B5 ke? Kejap saya tunjuk kejap Al-Quran B5. Saya pinkan sekejap. Al-Quran B5. Ni lah, RM60 ni saya tengah pinkan ni. Al-Quran B5 saya dah pinkan sekarang. Harga dia adalah RM60. Boleh tengok yang saya pinkan situ. B5 tu yang paling besar ke? Tak. Bukan B5 yang paling besar. Nak tengok yang lagi besar? Nak tengok lagi besar saya tunjuk. Yang ni tuan-tuan nampak macam dah besar kan? Yang ni macam dah besar kan? Okey. Saiz tangan saya tuan-tuan. Ini besar ni, besar. Angkat sebelah tangan, tak kuat. Allahu Akbar. Besar besar. Yang ni macam dah besar. Rupanya ada lagi besar daripada tu. Ya, Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok. B5 dia lagi kecil daripada A4. Ni tengok ni. Ini ni TV tau. TV tau. Quran ni. Nampak? Quran ni lebih kurang macam TV je besar dia. Nampak ni. Satu, dua, dua suku. Besar tuan-tuan kalau tengok depan-depan besar. Dia boleh makan satu meja ni satu meja office ni. Ni besar ni. Ni tak ada terjemahan. Tengoklah dia punya lebar ayat dia macam mana. Satu jari lebih kurang. Ini kalau baca tak payah pakai spek pun nampak ni. Daripada jauh pun nampak. Ini biasa yang Al-Quran yang imam-imam pakai dekat masjid masa tarawih ni letak dekat depan tu kan. Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum
Falladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im. Contoh. Nampak? Daripada sini pun dah boleh nampak. Apa lagi kalau saya zoom macam ni. Ini besar lah. Ini nak angkat pun kena pakai 2-3 tangan tuan-tuan puan. Allahu Akbar. Okey, yang saiz yang saya pinkan tadi ni yang bersaiz B5. Okey, kalau nak beli, nak order, ambil yang ni. Ambil sekarang tuan-tuan puan ya. Sementara tengah ada ni. Sementara tengah ada promosi ni tuan-tuan puan. Okey. Ustaz, saya dah order dah B5. Baik, terima kasih banyak-banyak siapa-siapa yang order, siapa-siapa yang membeli ya. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Semoga Allah permudahkan urusan tuan-tuan dan puan, insya-Allah dunia dan akhirat. Okeylah tuan-tuan dan puan saya rasa cukuplah sampai di sini dulu. Dah nak pukul 5 dah ni. Okey, so saya rasa sampai di sini dulu untuk kita punya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang hadir bersama-sama, yang belajar bersama-sama, insya-Allah semoga bermanfaat. Dan terima kasih tuan-tuan dan puan yang menemani saya hingga ke akhir ini. InsyaAllah kalau tak ada aral, untuk yang pukul 3 petang ni kita jumpa semula pada hari Isnin insyaAllah. Okey. Jadinya saya mohon ampun dan maaf kalau ada kekurangan, kesilapan, kesalahan yang saya lakukan pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan, dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum.